Tuan-puan mana sangka kat komuter orang nangis? Saya jumpa kat komuter hari tu, semua saya jumpa tu semua nangis. Dia tak kenal saya pun. Ada satu dua kenal, lain tak kenal pun. Apa awak buat ni? Kenapa buat macam ni? Dia pelik. Sebab biasa tak nak jual barang, nak apa semua. Kita tak nak jual barang, kita tak nak duit dia. Kita cuma nak kata dengan dia, kalau yang Islam jaga sembahyang. Kalau bukan Islam, saya cuma nak cakap dengan dia. Saya dah jumpa, takkan tak tegur kan. Dah jumpa, dia tanya saya kenapa. Yang kanan Cina banyak tanya soalan. Saya kata sebab saya nak beritahu yang saya sayang abang. Sampai ramai kalau Hindu saya cakap, kan Hindu nampak macam ganas kan. Tuan-tuan kata dia gila, kuat agama semua. Setiap kali setakat ni saya jumpa orang Hindu, tu tak ada cakap apa kat saya. Orang Hindu banyak terima kasih kat saya. Terima kasih. Oh, saya baru faham rupanya Islam sayang semua orang ya. Saya cakap kat dia, Islam sayang abang, saya sayang abang. Saya selalu doakan abang. Betul ke? Saya hari-hari doakan. Saya doa orang Melayu, Cina, India, supaya semua bahagia. Saya tak cakaplah supaya semua masuk Islam. Saya cakap supaya semua bahagia. Nabi Muhammad sayang kat abang kakak, dia tak nak tengok kakak abang sedih. Saya cakap macam tu. Saya tak kata tak nak tengok kakak abang yang ni mati tak ada Islam ke. Saya tak cakap macam tu lah. Saya cakap Nabi tak nak abang bahagia. Kalau dia tanya lagi, baru saya beritahu seterusnya. Kalau dia tanya lagi, abang bahagia tu macam mana? Dia tanya pertanyaan Tuhan sebenarnya apa? Memang siaplah dia. Memang saya ceramah lah kan. Tapi dia orang rindu. Ramai orang rindukan kebaikan. Dia macam nak buat. Jumpa orang jahat baik, jumpa orang jahat baik. Dan satu hari saya akan mati, kita semua akan mati. Itu dalam hidup, sediakan anak-anak kita jadi da'i-da'i. Anak-anak kita hidup jadi apa? Jadikan mereka da'i-da'i. Jadikan anak kita pendakwah-pendakwah. Jadikan mereka da'i-da'i. Siapa nak sediakan ahli keluarga jadi da'i, angkat tangan. Tak kisah tuan-puan anak-anak jadi doktor ke, engineer ke, arkitek ke, cikgu ke, businessman ke, usahawan ke, siapa ke, pensyarah ke. Tapi jadikan mereka da'i. Kat mana mereka duduk, mereka ada kerisauan agama. Jadi alim ulama ke siapa, biar mereka ada fikir agama. Biar mereka ada apa? Ada fikir agama. Apa maksud fikir agama? Dia memuliakan orang baik-baik, alim ulama, ustaz-ustaz, belajar ilmu dengan baik, dengan rasa rendah diri. Dan mereka tengok orang jahat, mereka sayang. Ini Islam. Jangan tengok orang jahat benci, tengok semua astagfirullah, neraka dia orang semua kan. Tak ada tempat lain dah korang melainkan neraka je. Jangan begitu. Sebab kita dulu pun tak kenal Tuhan. Ada orang sayang atuk nenek kita, kita dapat Islam. Mana tahu sebab doa tangisan tuan-puan, ramai-ramai orang masuk Islam. Jadi insya-Allah tuan-puan, kita dekat surau ni, dekat masjid ni, ada pelancaran infak sumbangan, tabung bagi pembinaan Musola Ar-Raudah Kuantan. Dan kedua, pusat penjagaan warga emas Pekan, Madrasah Nur Iman. Jadi tabung diedarkan ke sekarang ke nanti? Ada tabung, jadi tuan-puan bolehlah menyumbang. Dulu-dulu senang, zaman-zaman dulu orang Islam anggap semua masalah orang Islam, masjid, madrasah ni sebahagian pada hidup kita. Dulu-dulu begitu. Jadi orang Islam dulu-dulu kuat. Sebab apa tahu? Sebab dia macam kita, kalau rumah tandas bocor, apa nak buat? Mesti air menitik je kita lap, takut anak kita jatuh. Tapi cuba tengok tandas masjid, menitik-nitik air dekat 3 tahun. Tak ada satu orang pun buat. Semua kata astagfirullah, AJK kan. Saya tengok selipar tak ada, astagfirullah. Apa AJK tak letak selipar kan. Makcik pula pakai telekung, astagfirullah. Kenapa kuning telekung ni? Teruk orang surau ni kan, orang masjid. Patutnya ni kan tanggungjawab kita. Masjid ni masjid kita. Jadi tengok teruk, panggil. Kita panggil telefon ni, main datang jap tak apa. Datang tolong repair, cabut, beritahu. Saya tolong buat ni. Okey. Ni tak selipar. Apa lagi tak kena? Nampak masjid apa lagi tak kena? Oh, kipas tu bergegar. Tu kalau jatuh, syahid. Jadi contohnya. Jadi kita tolong betulkan. Lampu terkelip-kelip. Kat 3 tahun terkelip. Tak ada orang nak tolong betulkan. Sebab semua orang bergantung satu sama orang pada orang lain. Agama kita tak terbangun. Sebab tu anak orang Islam banyak duduk kat tepi-tepi bawah jambatan. Patut orang Islam tak patut macam tu. Tak patut sama dengan orang lain. Tak patut. Tapi paling banyak bawah jambatan semua anak-anak orang Islam duduk bawah jambatan. Bawah jambatan anak-anak orang Islam. Saya setakat pusing kat KL. Tak ada satu anak Cina, India bawah jambatan tu. Tak ada. Tahu tak sebab apa? Sebab dia orang memang persatuan-persatuan dia kuat. Saya hari pusing yang paling banyak saya jumpa orang Cina, orang India. Pusing. Saya pernah duduk sebulan kat hospital Melaka. Saya berdakwah, jemaah saya tu sakit, pakcik tu. Jadi sebulan dia duduk hospital. Jadi saya punya sebulan tu saya jaga. Tukang ketua jemaah saya suruh tukang orang lain kat Melaka. Kami ada keluar kat Melaka, tukang orang lain. Dia tak nak, pakcik tu nak saya jaga dia. Meninggal. Jadi saya punya sebulan kat hospital. Saya semangat berdakwah, satu hospital tu saya dakwah. Tidur kat hospital, tidur katil sebelah. Asal ada katil kosong, minta izin, dia kata, bagi orang tidur lah. Tidur ramai-ramai. Pakcik tu sakit. Lama dia, jadi sepanjang sebulan tu kerja saya buat dakwah. Sepanjang saya duduk situ, tahun 99 saya ingat sampai sekarang. Semua yang khidmat tu semua sekali, datang tahu siapa dia? Semua, kalau tak Cina, India, datang khidmat.
Setakat tu saya pergi, tak ada lagi orang Islam datang. Seingat saya lah, memang tak ada. Syiah yang pakai baju ada salib kat baju tu. Syiah ada pakai rantai, tu yang malah melampau sikit. Pakai rantai datang, dia pakai jubah-jubah, seram kita tengok. Bukan saya seram tengok, dia macam tu. Ada pakcik tua, saya ingat sampai sekarang. Pakcik tu dah tak ada keluarga, dia tak datang. Dia nak bersihkan pakcik tu. Tak apa, pakcik ni ayah saya. Biar saya bersihkan dia. Saya berebut dengan dia orang. Saya kecil dulu. Dia orang nak dakwah saya dakwah dia dulu kan. Tak sempat bercakap, saya berceramah je. Masa tu saya kurang sikit akhlak, kurang sikit saya ceramah je. Datang ni betul, saya sekolah kata dia orang kan. Saya berebut, saya potong kabel. Dia nak potong handphone saya buat sembahyang jemaah kat situ. Sampai saya ingat hospital Melaka. Dia orang ada macam apa? Macam sukarelawan. Bukan siapa nak sukarelawan boleh lah. Nak tolong hari Sabtu, Ahad, petang-petang lepas waktu kerja. Jadi ramai orang datang. Tak tahulah sekarang macam mana kat hospital Melaka tu. Ni cerita tahun 1999. Saya tahun 3. Sampai sekarang saya ingat. Itu buat sembahyang tarawih, sembahyang jemaah ni. Pakai orang tua-tua yang apa? Dah berumur kai-kai tu bagi duit kat saya. Suruh tolong semayang dia. Saya kata belum mati lagi, tak boleh tolong semayang. Saya boleh tolong ambil uduk je. Jadi tak payah duit ni, saya tolong ambil uduk je. Nak bagi saya duit. Tolong semayang, dia tengok saya semayang jemaah. Tolong semayangkan untuk saya. Semayang tak boleh tolong. Kan? Saya tolong ambil uduk. Saya ambilkan uduk. Ambilkan spray lah, apa semua saya buat lah. Saya pakai bedal, saya pun tak berhenti juga. Bedal tak apa berilmu juga. Tapi masa tu saya ingat, ke mana saya boleh ke jalan lah. Janji kau semayang je. Tengah sakit kan, janji semayang. Jadi saya ambil spray kau tengah terbaring. Sorang-sorang. Pakcik dah semayang kan, dulu je kecil. Saya memang macam tu masih dia kecil tu. Semangat terlebih. Kena tahan dengan polis, tanya polis, dah semayang ke belum? Gila. Jangan marah polis-polis. Yang dulu kecil-kecil, budak. Habis semua ceramah semua sekali kan. Yang tak tahan kena kejar motor lu kecil kan, kena kejar, tak ada lesen, kena kejar. Masuk motor dalam surau kan. Sampai surau kejar polis. Saja parking, bukan nak lari, nak semayang zuhur. Lepas zuhur boleh saman kan. Lari masuk kat tandas surau kan. Lari. Rasap-rasap motor kan. Dulu. Polis-polis tu kawan-kawan juga sekarang. 2-3 orang tu kawan sekarang. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kita tengah cerita apa dia dah hilang dah. Tak tahu cerita apa dah. Tengah cerita apa? Infak tadi. Jadi tuan-puan, jadi bila kita dulu begitu semangat ni. Jadi tuan-puan ada tabung tu isilah banyak sikit. Ada 1,000 masukkan, 2,000 masukkan, 3,000 masukkan, ada 10,000 masukkan. Kalau tak ada nombor account kat situ. Tuan-puan transfer je lah. Transfer. Buat begitu kan. Setiap orang niat bantu mana-mana orang. Niat secara tetap kalau boleh kan. Bulan-bulan bagi. Bukan madrasah saya kat sini Jadi tuan-puan bagi begitu. Sebab apa tahu? Memang perlu begitu. Saya baru ni jumpa budak kat Kedah. Kat utara, saya buat dakwah. Masa tu kat sana lah sebulan lebih. Kampung asli, tiba-tiba sampai kat air panas tu ada seorang budak darjah 5 jual burger. Dijual burger. Dalam burger dia tu, dia rapat dengan saya, dia cakap dengan saya kasar. Dalam burger tu ada dadah. Dia baik dengan saya, dia cerita dia dadah. Lepas tu bila saya dah habis nak balik kan, jemaah kami nak tinggalkan tempat tu, dia kejar saya. Ustaz, abang, nak balik dah? Macam tu je. Tu dia lari, dia nangis. Dah kenapa pula budak ni? Putus cinta ke apa budak ni? Budak kecil-kecil macam tu. Dia jadi sayang kat kita. Walaupun dia kadang-kadang jadi sayang. Darjah 5. Saya kejar dia. Kau nak ikut aku balik KL ke? Bang, saya nak ikut abang balik KL. Takkanlah kau duduk rumah aku pula. Macam mana mak ayah dia bercerai, dia duduk dengan nenek dia. Nenek dia pun tak suka dia sangat. Sebab dia jahat. Siapa suka pula jahat kan? Dalam mak opak dia jahat. Tinggalkan dia kat nenek dia. Jadi saya jumpa nenek dia, saya kata kau duduk rumah aku tak boleh. Duduk madrasah boleh. Nak belajar agama ke kau nak belajar, kau nak sekolah biasa ke nak belajar agama? Nak masuk asrama sekolah biasa ke belajar agama? Kau minat tak apa-apa Quran? Minat ustaz, saya nak jadi macam ustaz. Eloklah. Dia jadi macam saya rupanya. Nampak jahat jadi macam saya rupanya. Saya pun ambil dia, saya jumpa nenek dia, makcik, saya nak ambil anak makcik ni bawa pergi KL belajar-belajar. Tahu dia cakap apa? Syarat dia satu je ustaz. Bawa anak saya ni kalau boleh jangan hantar balik semula dah. Bawa cucu saya ni jangan bawa balik semula dah. Biar betul makcik ni kan benda pula ni. Saya pun termenung tengok makcik tu kan. Jangan bawa dia balik semula. Saya bawa balik jugalah. Takkan tak tengok langsung. Kan saya bawa balik. Tak payah bawa balik-balik dah. Saya tak nak dia balik-balik dah kat rumah ni. Mak ayah dia pun tak sayang dia. Mak ayah dia tak pernah tengok dia lahir sampai sekarang, tinggal kat saya sampai sekarang. Mak ayah dia bercerai. Jadi masing-masing dah ada anak. Orang kurang fikir agama, kurang rasa tanggungjawab, tinggal anak tu. Kan? Time suami isteri kau main lagi, lepas tu dah ada anak dulu tinggal. Sebab rasa itulah demi suami isteri tu, tahu apa jadi? Bawa pergi KL. Sampai ke KL dah setahun baru ni saya jumpa dia. Tahu apa jadi kat dia? Dia jumpa saya pakai jubah putih, serban putih. Berlari kat saya, dia peluk saya. Saya dah tahu dah. Dia kata, "Ustaz, saya dah hafal 10 juz Quran." Saya nangis tengok dia. Saya peluk dia kuat-kuat. Peluk. "Ustaz, jangan lupa tengok saya setahun sekali pun tak apa." Saya lepas jumpa budak ni saya sedih. Kesian dia kan. Kecil-kecil boleh je 5 je abang kakak semua. Hidup musnah, jual dadah tepi jalan. Kalau kena tangkap masuk sekolah juana, jumpa kawan jahat, jadi jahat lagi. Lagi besar jahat dia buat esok. Sampai besar. Saya ada jumpa bawa ni pergi berdakwah, 2 orang ikut saya. Seorang mata terkeluar, seorang kepala berparut. Sama-sama sekolah juana, habis sekolah juana, sama-sama buat rompakan bersenjata. Elok.
Dia buat rompakan senjata, langgar pokok, dia ikut saya kat Kedah berdakwah. Dia orang paling baik sekali, nangis tengah malam, berubah. Jadi tuan-puan sekalian, kita kena buat dakwah, kena kasih sayang pada umat ni. Mulai ni jumpa semua orang beri salam, tu asas dia, beri salam. Jumpa semua orang tegur, senyum, jangan kedekut senyum. Orang tak senyum balik tak apa, itulah dakwah kita. Siapa nak buat contoh, angkat tangan, salam, senyum pada semua orang. Tak apa, orang rendahkan kita pun tak apa, tak penting pun nama ni kan. Tak ada apa pun, nak buat apa nama ni, esok tiba-tiba nak hina juga. Allah nak hina kita, hina. Orang nak jadi malu kita, nak jadi aib. Kita orang biasa je. Hidup ni macam roda. Ada hari tu kita sangat disanjung, dimuliakan. Tak lama tuan-puan tunggulah. Ada masa tu kita akan dihina, dijatuhkan, dimalukan. Kemudian mungkin dimuliakan balik kalau panjang umur lagi. Itu namanya kehidupan.